Kita akan teruskan perbincangan yang lebih serius ketika ini, yang berunsur guaman dan juga perundangan. Apa yang kita akan bawakan adalah bantuan guaman sivil. Dan apakah sebenarnya bantuan guaman ini adalah satu konsep yang dibawakan oleh Mauro Capellati pada awal kurun ke-20 di mana perwakilan dalam sistem perundangan pada ketika itu terhad kepada mereka yang mampu sahaja. Jadi untuk membawa kesejakatan dalam sistem perundangan telah diperkenalkan konsep ataupun falsafah di sebalik sistem perundangan yang berbentuk bantuan guaman. Ini memberikan akses kepada sesiapa sahaja dan seluruh masyarakat, tidak kira apakah pendapatan mereka, apakah nilai ekonomi mereka, dan mereka mampu untuk mendapat perwakilan di bawah bidang kuasa perundangan pada ketika itu. Dan konsep inilah yang diterapkan dalam semua sistem, bukan sahaja sistem sivil tetapi juga jenayah dan syariah di Malaysia. Pada pagi ini kita akan bincangkan bidang kuasa sivil Jabatan Bantuan Guaman, dan bersama saya ketika ini Puan Mahazan Mat Taib, Timbalan Ketua Pengarah Sivil Jabatan Bantuan Guaman. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama. Mungkin sedikit pengenalan kepada bidang kuasa sivil berbanding dengan jenayah dan syariah di Malaysia untuk memulakan bicara kita. Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui sebentar tadi ada dinyatakan bahawa setiap orang itu mempunyai hak untuk diwakili. Okey, dan oleh sebab itulah kalau kita lihat pada tahun 1963 lagi di mana Jemaah Menteri telah pun mengarahkan supaya Menteri Keadilan pada masa itu memberikan mengkaji tentang perkhidmatan bantuan guaman ini kepada rakyat di negara ini. Dan jawatan kuasa telah dibentuk dan telah pun mengkaji dan mengesyorkan supaya pada masa itu perkara-perkara yang kita boleh beri bantuan guaman pada masa itu disyorkan berkenaan dengan nafkah, jaga anak-anak, ganti rugi kemalangan dan juga penyewaan. Dan oleh sebab itu dalam tahun 1970 lahirlah ordinan di bawah ordinan nombor 39 kuasa-kuasa darurat 1970 yang telah diwartakan untuk sebagai suatu perundangan yang berkenaan dengan hal ini. Dan pada tahun 1971 Akta Bantuan Guaman telah pun memasukkan ordinan itu yang telah pun memberi perkhidmatan menyediakan perkhidmatan bantuan guaman. Jadi apabila kita bercakap tentang perkara sivil ini, sebenarnya bantuan guaman ini diberikan dalam perkara-perkara sivil dan juga syariah. Dan saya pada hari ini bercakap tentang sivil. Okey. Kalau kita lihat Jabatan Bantuan Guaman dari segi bidang kuasa yang diberikannya, kita lihat di bawah Akta Bantuan Guaman 1971 dalam jadual kedua, jadual ketiga dan juga jadual keempat. Jadual kedua itu kita lihat dari segi perwakilan untuk semua kes tetapi hanya tertakluk kepada orang yang mengaku salah dan perkhidmatan bantuan guaman diberikan bagi maksud mitigation, iaitu untuk meringankan hukuman. Dan juga di bawah apa jua kesalahan di bawah Akta Kanak-kanak 2011. Dan ketiganya adalah berkenaan dengan Akta Kesalahan Kecil. Jadi semua perkara ini akan boleh diwakili oleh Jabatan Jabatan Bantuan Guaman. Dan jadual ketiga inilah yang lebih detail lagi, di mana dalam jadual ketiga dinyatakan perkara-perkara yang boleh diwakili. Terdapat 19 perkara dan secara umumnya saya boleh nyatakan dalam jadual ketiga ini perkara yang berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan cerai, jagaan, penyewaan, berkenaan dengan ganti rugi kemalangan,
dan juga pengguna. Itu adalah antara perkara-perkara lah yang diwakili di bawah jadual ketiga. Banyaklah kalau saya nak sebut antara atak-atak yang terlibat ya, itu seperti Maintenance Ordinance Sabah, Sarawak dan sebagainya lah. Dan di dalam jadual ketiga itu juga menyebut tentang prosiding Mahkamah Syariah. Jadi tentang Mahkamah Syariah ini akan diperjelaskanlah pada minggu hadapan oleh Timbalan Ketua Pengarah Syariah. Itu sajalah. Dan selain itu sebenarnya kalau kita lihat perkara-perkara berkenaan dengan civil ini ada pengecualian dia. Walaupun kita kata terhad kepada perkara-perkara ini, sebenarnya menteri boleh memberi pengecualian untuk Jabatan Bantuan Guaman memberi perkhidmatan bagi perkara-perkara yang selainnya. Maknanya dia lebih luas jugalah dengan syarat kita membuat permohonan kepada menteri. Pada ketika 1963 wujud Menteri Kehakiman. Menteri Keadilan. Menteri Keadilan. Pada ketika ini di bawah bidang kuasa kementerian mana? Menteri di Jemaah Menteri. Menteri Jemaah Menteri. Ya. Baik, siapa yang bertanggungjawab untuk menyampaikan bantuan guaman ini? Kalau di Amerika Syarikat dia dibuka kepada semua firma guaman dan ada kota untuk setiap firma. Okey. Di Malaysia bagaimana? Kita tidak ada, sebenarnya kita tidak ada kota, tapi kita bergantung kepada orang yang berkelayakan itu. Kita ada prosedur tertentu untuk menentukan seseorang itu berkelayakan atau tidaklah, ada means test. Dan bidang kuasa kita adalah tertakluklah kepada perkara-perkara yang saya nyatakan dalam jadual ketiga atas bantuan guaman tadilah, kecuali dengan pengecualian yang dinyatakan menteri boleh memberi kebenaran. Jadi bantuan guaman bermaksud tiada pembayaran dari segi mereka yang mendapat bantuan itu? Okey, bantuan guaman ini kalau kita lihat sebenarnya pendaftaran hanyalah dikenakan sebanyak RM2. RM2. Tetapi kita ada peruntukan dari segi memberi sumbangan ada peruntukan dalam akta itu sumbangan oleh orang yang kita bantu tu. Ada prosedur dia tertentulah. Tetapi tidaklah sebagaimana yang dikenakan oleh peguam swasta. Dari segi jumlah bilangan kes yang pernah menggunakan perkhidmatan bantuan guaman yang ditawarkan ini oleh pihak kerajaan secara keseluruhan sejak diperkenalkan, bagaimana? Adakah jumlah ini mungkin terhad ataupun terdapat sejumlah bilangan rakyat Malaysia yang ramai yang telah mendapat manfaat daripada bantuan guaman ini? Sebenarnya memang ramai. Cuma saya rasa kita tidak tahu kerana tidak diwar-warkanlah. Dan kalau kita lihat carta yang disediakan dari segi, kalau kita boleh tunjuk daripada tahun 2012 lagi, kita dapat lihat perbezaan ataupun perkara-perkara yang telah diwakili oleh Jabatan Bantuan Guaman iaitu perbezaan dari segi syariah, sivil dan jenayah. Pada tahun 2012, dari tahun 2012 sehingga tahun 2016, kes syariah adalah yang paling banyak. Syariah dan sivil agak kurang, jenayah pun agak kurang. Jadi mungkin apa orang kata pengetahuan tentang bantuan guaman ini lebih kepada kes-kes syariah lah. Tetapi sivil adalah suatu jurusan perundungan yang agak luas, bukan saja terhad kepada isu-isu perceraian dan keluarga, tapi juga melibatkan saman dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita tentukan siapa yang layak untuk mendapatkan bantuan guaman dan siapa yang tidak layak? Sekiranya ada penonton kita yang mungkin perlukan bantuan guaman ini. Kalau kita lihat sebenarnya adalah had-had tertentu pendapatan dikira sebagai sumber kewangan sumber kewangan yang tidak boleh melebihi 25,000 setahun ataupun 30,000 setahun. Jadi kita ada perkiraan yang dibuatlah, datanglah ke Jabatan Bantuan Guaman untuk mengenal pasti sama ada kita layak atau tidak. Inilah yang dikatakan pendaftaran. Kalau kita tengok pie chart yang disediakan, pendaftaran kes sivil pelbagai, ada pecahan-pecahan dia di situ.
di mana kes yang paling banyak adalah berkenaan dengan surat takbir pusaka, harta pusaka sebanyak 45%. Ini bagi tahun lepas saja, tahun 2016. Tutupan pengguna 13% dan juga anggapan kematian 14%. Pengangkatan banyak sebanyak 59%. Pengangkatan is adoption. Okey. Dan harta pusaka sebanyak 10%, kemalangan 4%, sewa 1%, dan pengecualian menteri yang saya nyatakan tadi hanyalah sebanyak 7 kes, iaitu 1%. Jadi kalau kita tengok dari segi pendaftaran kes sivil ni memang luaslah ya. Kita boleh memberi bantuan guaman itu agak luaslah ya. Dan kes-kes yang difailkan untuk mendapat untuk mendapat bantuan guaman ini harus dirujuk kepada bahagian mana? Adakah terus boleh dirujuk kepada Biro Bantuan Guaman? Ya, sesiapa sahaja boleh datang ke cawangan-cawangan kami di setiap negeri ya. Untuk mendapatkan khidmat nasihat dan juga untuk mengenal pasti sama ada kelayakan mereka boleh diwakili oleh Jabatan Bantuan Guaman. Khidmat nasihat dalam hal semua perkara, tetapi untuk mewakili sebagaimana yang dihadkan dalam Akta Bantuan Guaman yang saya nyatakan tadi jadual ketiga itu. Jadi khidmat nasihat dalam semua perkara? Yes. Boleh semua terus perkara. merujuk dulu? Boleh datang. Tak kiralah berkemampuan ke tak berkemampuan ke, semua perkara. Tetapi untuk diwakili kita ada ujian means test dan juga tertakluk kepada bidang kuasa yang diberikan kepada Jabatan Peguam Negara. Jadi dengan mewawarkan, dengan membawa ke hadapan bantuan guaman ini untuk para penonton Selamat Pagi Malaysia, apakah harapan pihak Biro Bantuan Guaman? Adakah ingin mendapat lebih ramai permohonan ataupun ingin mewawarkan dari segi bantuan yang sedia ada? Apakah harapan Biro Bantuan Guaman? Harapan Jabatan Bantuan Guaman adalah supaya rakyat di negara ini boleh mendapat perkhidmatan untuk diwakili, terutamanya bagi mereka yang tidak berkemampuan. Sebagaimana yang dikatakan tadi mungkin tidak ramai orang yang tahu tentang hak-hak mereka untuk diwakili. Jadi apabila kita ada rancangan sebegini, saya rasa selepas ini ramai ada kesedaran bahawa semua orang itu mempunyai hak, sama ada dia susah, tidak berpendapatan dan sebagainya. Jadi Jabatan Bantuan Guaman mengharapkan kesedaran ini timbullah dan bolehlah datang. Kita tidak ada apa-apa orang kata masalah yang tidak boleh diselesaikan. Itu saja. Baik, bagaimana untuk mereka menghubungi Jabatan Bantuan Guaman di Malaysia? Jabatan Bantuan Guaman ini kalau kita lihat dalam portal pun dah ada kita, dan kita di cawangan-cawangan setiap negeri ada, dan kita juga ada cawangan sebanyak 22 cawangan sebenarnya di Malaysia. Dan kita ada peguam yang berkelayakan. Peguam ini adalah dari Jabatan Peguam Negara dan juga pegawai-pegawai undang-undang yang berkebolehan. InsyaAllah kita boleh bantu. Baik, terima kasih Puan Mahazan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan itulah dia sedikit kupasan tentang bantuan guaman yang saya rasa mungkin ramai kurang arif tentang sistem bantuan guaman di Malaysia. Dan dengan pengisian yang kami bawakan ini, minggu hadapan kita akan bawakan bantuan guaman untuk kes-kes syariah. Yes. Dan ini akan membantu memberikan anda gambaran menyeluruh tentang bagaimana sistem ini berfungsi untuk membantu anda yang mungkin kurang dari segi pendapatan tetapi masih lagi berhak untuk mendapat perwakilan di bawah mata undang-undang. Selamat